Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar live dari Kuching, Sarawak bersempena dengan Sarawak Memilih, iaitu untuk pilihan raya negeri ke-12 Sarawak yang akan berlangsung pada 18 Disember ini. Tidak lama lagi, kurang daripada seminggu, lebih 2 juta pengundi akan melakukan tanggungjawab mereka untuk memilih siapa yang mereka mahu untuk memegang jawatan kerajaan negeri dan memerintah Sarawak pada kali ini. Baiklah, saya hari ini tidak bersorangan tentunya. Pada petang yang cantik ini saya bersama dengan Dr. Lucy Sebli, penganalisis politik daripada UNIMAS, untuk membincangkan sedikit mengenai data ataupun kajian rentas universiti yang dilakukan oleh Universiti Melaya, UNIMAS dan juga UKM. Terima kasih Dr. Lucy kerana sudi bersama saya. Sama-sama kerana menjemput. Baiklah, Dr. Lucy juga terlibat dalam kajian rentas universiti yang melibatkan Universiti Melaya, UNIMAS dan UKM. Kajian itu melibatkan 20 DUN terpilih. Kalau salah betulkan saya, lebih 2,000 responden. Dan bila agaknya ia dijalankan terlebih dahulu? Kalau berkenaan dengan questionnaire, iaitu saya punya UM yang buat. Ya, kita memang tak terlibat dalam tu. Kita hanya terlibat diberi tugas untuk cover beberapa DUN, dan tugas kita adalah turun dan untuk melihat apa yang berlaku di kawasan yang telah pun diletakkan di bawah tanggungjawab kita. Ya. Dan saya bermula, kalau tak silap saya, pada 10 hari bulan. Saya bermula dan kembali ke Kuching, berada selama 5 hari di sana. Ya. Baik, Dr. Lucy, kita pada mulanya ingin melihat kepada 20 DUN terpilih yang dipilih dalam kajian rentas universiti ini. Jadi beberapa DUN itu menangkap perhatian saya juga. Tetapi kita nak melihat kepada reaksi pengundi beberapa isu yang menjelang pilihan raya negeri. Kerana kita tahu tak lama lagi, dalam masa 5 hari, mereka akan membuang undi. Baiklah, yang pertama sekali, kita nak lihat bagaimana agaknya sejauh mana politik IBAN ataupun pengaruh IBAN ini di dalam politik ataupun sosiopolitik di Sarawak secara khususnya. Bagi saya, politik IBAN, sebab kebanyakan daripada DUN-DUN yang mewakili masyarakat IBAN adalah kebanyakannya DUN pedalaman ataupun luar bandar. Ya. Dan bagi saya, terutamanya di kawasan luar bandar, kebanyakan mereka ini, kalau tak silap saya, PRS yang banyak, terdapat 9 DUN 11 ya, untuk daripada parti PRS, yang mana rata-ratanya semua luar bandar. Parti yang mewakili kaum IBAN yang terbesar di Sarawak. Dan daripada 11 kerusi yang mereka ada, 9 adalah dari kawasan IBAN, 2 kawasan orang Ulu, iaitu Belaga dan juga Murum. Ya. Dan bagi saya, masyarakat IBAN, kalau kita tengok daripada segi jumlahnya, 45% daripada penduduk Sarawak adalah kaum IBAN. Itu adalah jumlah yang besar. Ya, jumlah yang besar. Dan ini mereka memainkan peranan yang agak penting di dalam. Dan satu lagi, maksudnya PRS 11 orang kaum IBAN, tetapi terdapat juga parti-parti ataupun wakil IBAN daripada parti PDP ada 3 orang, kemudian dari parti PBB, iaitu Pesaka Wing, ada 5 orang. Ya. Dan mereka ini memainkan peranan yang penting, terutamanya pengundi kaum IBAN. Mereka jumlahnya besar, dan secara khususnya kita tengok pattern mengundinya hampir samalah, dan sangat mempengaruhi dari dalam aspek I think terutamanya kepada parti-parti yang menganggap diri mereka mewakili orang IBAN ini, terutamanya mereka di kawasan luar bandar. Mereka haruslah sentiasa peka kepada permintaan, permohonan, aspirasi masyarakat IBAN yang tinggal di luar bandar. Baik, bila kita bercakap mengenai 45%, kita tadi kata itu adalah jumlah yang tinggi. Kita juga mahu pemimpin-pemimpin sedia ada yang mewakili kaum IBAN untuk mendengar aspirasi mereka. Tapi kita nak tahu apa sebenarnya yang mempengaruhi apa yang mereka mahu itu. Kerana kita tahu kalau kita bercakap di Kuching contohnya, lain isunya. Kalau kita bercakap mengenai pedalaman, lain isunya. Jadi apa agaknya yang aspirasi ataupun permintaan mereka daripada segi apa? Pendidikan ke, pembangunan ke dan sebagainya? Bagi masyarakat IBAN, terutamanya mereka yang tinggal di bandar, permohonan ataupun keinginan mereka ini berbeza dengan mereka yang tinggal di luar bandar. Dan mereka di luar bandar, isu utama yang sangat penting adalah isu pembangunan, iaitu infrastruktur, jalan raya. Sebab kebanyakan daripada kawasan-kawasan ataupun rumah panjang kaum IBAN ini masih tidak
disambung dengan atau tu tidak ada jalan raya, kalau ada pun jalan rayanya teruk. Dan satu lagi adalah selain daripada jalan raya, terutamanya sekarang dengan pandemik di mana kebanyakan pelajar-pelajar tinggal di kawasan luar bandar itu belajar atas talian, dan internet connectivity itu juga sangat penting. Kebanyakan mereka di yang kawasan-kawasan rumah panjang ini tinggal di pedalaman tidak ada internet connectivity. Ketiga adalah bekalan elektrik 24 jam. Asas Semuanya adalah asas. Sekolah daif yang agak daif, yang terutamanya kebanyakannya di kawasan luar bandar. Kemudian bekalan air, bukan saja bekalan air. Kalau dulu dengan tong birunya mereka puas hati, tapi sekarang masyarakat di luar bandar, Iban khususnya, mereka telah sedar, terutamanya kesedaran politik di kalangan mereka ini sangat tinggi dan mereka sekarang ini bukan saja nak bekalan air, tetapi bekalan air yang bersih, yang treated water. Sebab mereka tahu, dan kebanyakan apa yang mereka, arti kesedaran ini adalah berpunca daripada satu exposure kepada apa yang berlaku di luar bandar. Television, media sosial misalnya. Ini memainkan peranan penting. Kemudian kebanyakan daripada anak dan saudara mara mereka bekerja di luar bandar, di Semenanjung dan di sebagainya. Dan mereka ini membawa bersama mereka apa yang berlaku di luar bandar itu, reference dan bawa balik ke kampung, ke kawasan-kawasan mereka, dan mengatakan mengapa kita harus kenapa kita tak dapat apa yang mereka dapat, contohnya. Dan satu lagi, mengapa kita harus happy dengan status quo? Sebab kita sebagai rakyat di kawasan ini, kita yang memilih wakil rakyat kita, dan kita harus demanding wakil rakyat kita memberi apa yang kita mahu supaya kawasan kita tidak ketinggalan seperti kawasan-kawasan lain. Dr. Lucy, daripada dapatan yang ada bagi keseluruhan 20 dun yang dikaji, tadi kita bercakap mengenai yang asas. Apa yang Dr. Lucy cakap itu adalah yang pertama sekali kita lihat yang melalui dapatan ini, yang paling tinggi tentunya isu kenaikan harga barang. Itu bukan sahaja orang kata mengenai orang-orang di luar bandar, orang yang di bandar pun bimbang akan isu kenaikan harga barang. Baiklah, infrastruktur digital dan keterhubungan internet ini meraih 90.2%. Sangat tinggi pada saya. Dan ketiga dah tentunya pembangunan setempat. Baiklah, kita bercakap mengenai pembangunan setempat. Kita menggunakan kawasan-kawasan yang telah dipilih melalui dapatan yang dilakukan oleh UNIMAS dan UKM. Kita tahu juga mereka mahukan peluang untuk keluar daripada kelompok ataupun kepompong yang sedia ada. Bagaimana Dr. Lucy melihat peluang itu apabila pembangunan itu datang, tetapi kalau tak ada mereka akan keluar? Sebab kita selalu sebelum ini berkatakan orang Sarawak pulanglah ke Sarawak, servislah ataupun melaburlah apa benda yang anda tahu di luar sana di Sarawak ini. Isunya kebanyakan kawasan-kawasan di luar bandar ini, terutamanya ada beberapa dun yang saya tengok dia perkenalkan projek pembangunan yang agak mega tetapi tertumpu di satu-satu kawasan. Dan kebanyakan projek mega ni, sebab mereka, saya rasa lah, terutama untuk pilihan raya kali ini, mereka tahu bahawa kuasa orang muda itu sangat penting. Dan jadi untuk mengambil hati orang muda ini, kebanyakan daripada projek-projek seperti projek sukan dan sebagainya diadakan untuk menarik mereka aktiviti. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa mereka juga harus peka kepada golongan terutamanya yang graduate di bandar, di universiti, dan juga pada masyarakat setempat itu sendiri. Sebab sekarang ini terutamanya pandemik, ramai yang hilang pekerjaan dan mereka perlukan sesuatu yang mereka boleh bangunkan, misalnya tanaman menggunakan teknologi dan sebagainya yang boleh membantu mereka menambahkan pendapatan mereka. Golongan muda, saya dapati rata-ratanya mereka di kawasan luar bandar ini, bila mereka balik yang graduate balik ke kampung, tak ada pekerjaan. Ini isu utama mereka. Macam mana kita nak tallykan education level tu dengan apa yang ada ditawarkan di kawasan-kawasan pedalaman itu. Balik, itu antara isu-isu yang kita akan bincangkan selepas ini. Kita akan berehat dahulu, kita akan kembali selepas ini.
Baiklah, bertemu kembali bersama saya Jasmine Abu Bakar dalam Sarawak Memilih, masih lagi membincangkan mengenai kajian yang melibatkan 20 DUN terpilih yang dilakukan oleh Universiti Melaya, UNIMAS dan juga UKM, dan saya masih bertemankan Dr. Lucy Sebli, penganalisis politik daripada UNIMAS. Baiklah, Dr. Lucy pun kita recap semula terlibat di dalam kajian rentas universiti ini yang melibatkan 20 DUN terpilih yang dilakukan ke atas lebih 2,000 responden dan ia dilakukan recent sebenarnya November 2021. Tadi kita bercakap mengenai pelibatan anak muda daripada segi pendidikan dan apa yang mereka mahukan, kerana kita tahu kali ini pilihan raya negeri kali ini banyak isu mengenai anak muda, penglibatan anak muda dalam politik, suara-suara anak muda yang tidak kedengaran dan sebagainya. Jadi saya nak tahu daripada jumlah-jumlah parti yang ada yang bertanding ketika ini di bawah GPS dan sebagainya. Kita bercakap mengenai PBB, PRS dan sebagainya. Adakah representasi ini mencukupi untuk masyarakat Iban sekaligus juga di dalam masyarakat Iban itu anak-anak muda di dalam masyarakat Iban itu? Kalau kita tengok ya, parti PRS dan juga PDP sekarang ini adalah parti di mana kebanyakan daripada dan juga pesaka ya, di mana kalau tak silap saya lebih kurang 18 ataupun 19 orang wakil rakyat di situ. Kalau kita ikut daripada segi peratusan penduduknya, bagi saya itu tidak memadai ya, sebab kalau sepatutnya jumlahnya lebih banyak. Okey, tetapi isunya mereka yang ada itu pun kalau mereka betul-betul membuat kerja tugas mereka membangunkan kawasan, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Sebab saya tengok beberapa kawasan di mana wakil rakyatnya menjalankan tugas dengan betul, pembangunan di dalam masa 5 tahun saya tengok kawasan Meluan sahaja. Bila saya pergi balik ke Meluan selepas 2 tahun tak balik, saya kembali semula bila saya turun ke Padang, saya agak terkejut. Pembangunannya begitu pesat. Tempat-tempat ulu yang saya hanya dengar sahaja namanya, saya dapat pergi. Walaupun jalannya teruk sebab dia dalam proses penaikan naik taraf ya. Dan bekalan elektrik dah nak sampai dekat rumah, hanya pasang meter sahaja. Kemudian jalan raya ni sangat penting di kawasan Meluan sebab satu adalah penduduk di situ selain daripada menanam kelapa sawit, mereka adalah pengeluar rada hitam ya yang sangat besar. Dan mereka perlukan jalan raya untuk membolehkan mereka memasarkan barang-barang ini. Dan satu lagi, jambatan sangat banyak dibina. Kalau dulu saya hanya setakat 5 km daripada pasar tu, saya tak nak pergi, dah patah balik. Sebab tengok jembatannya sangat teruk. Dapat ke tidak kereta nak lalu. Tapi bila saya pergi ke sana, jembatannya sangat banyak. Jembatan besi, jembatan bergantung. Kemudian hari itu permulaannya jambatan lasi dah pecah tanah. Satu lagi yang YB di situ dia nak buat adalah yang merupakan penyandang ya. Dia nak dia nak tubuhkan satu lagi projek, dia kata iaitu sosioekonomi, di mana dia nak menyediakan pekerjaan supaya dia kata anak-anak muda ni balik ke situ dan bekerja. Dan satu lagi dia kata dia juga mengadakan kerjasama dengan kalau tak silap saya Yahoo School di Sarawak ini. Dia pilih, dia kata siapa-siapa yang nak, anak muda yang nak, saya panggil saya, ofis saya, pejabat saya, dia kata, atau bincang dengan saya, beri nama pada saya akan hantar dan saya akan bekerjasama dengan mengadakan MOU dengan Yahoo, bagi training, dia kata, supaya mereka ini boleh balik dan membangunkan pakan. Itu yang dia nak. Itu namanya kita retain talent yang kita ada di kawasan itu. Doktor mengundi di mana nanti? Saya di Dun Tamin. Dun panas. Baiklah, apa kata Dr. Lucy kongsi sedikit mengenai Dun Tamin? Kerana pada 18 hari bulan nanti, Dr. Lucy akan buat undi dulu, lepas tu akan bersama kita. Baik, Dun Tamin. Dun Tamin sangat menarik ya, sebab ini adalah merupakan penggal pertama penyandang, iaitu yang berhormat Christopher Gira. Dan yang melawan adalah, parti yang melawan adalah parti PSB, tetapi calonnya adalah tidak lain tidak bukan daripada Datuk Joseph Tulu, yang juga merupakan bekas ya daripada parti yang sama. Selepas pemecatan beliau kemudiannya menyertai PSB yang diketuai oleh Datuk Seri Wong Sungkuh ya. Dan
Dan pada masa penamaan calon, saya diberitahu ada tiga orang malangnya calon PBK disebabkan tidak dapat disebabkan oleh technical problems lah, sebab pencadangnya daripada luar kawasan. Jadi sekarang ini saya diberitahu pertandingan di antara kedua-dua calon ini adalah sangat hebat, ya. Masing-masing dengan menggunakan social media. Dan ini bagi saya sangat menarik sebab satunya golongan muda, iaitu Webby Christopher Gira. Dia di dalam umur 40-an, ya, masih muda. Dan sebagai seorang engineer, saya fahamlah dia tahu teknologi dan sebagainya. Tetapi yang menarik bagi saya adalah Datuk Joseph Hentulu. Dan orangnya juga, walaupun dia merupakan bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri, tetapi dia lebih dan pengalaman satu, tetapi cara dia menggunakan social media untuk menyampaikan idea, manifesto dan sebagainya, bagi saya itu sangat menarik, ya, sebab saya tak pernah melihat perkara begini berlaku, ya. Kerana kita tahu juga SOP di Sarawak ini diubah suai sedikit untuk memastikan semua penduduk-penduduk di Sarawak dapat menerima orang kata informasi mengenai calon-calon mereka. Baiklah, saya mahu kembali ke salah satu lagi kerusi yang panas, ataupun saya boleh panggil kerusi ini kerusi legasi, iaitu Don Baleh. Bila kita bercakap mengenai Don Baleh, kita tahu penyandangnya ialah mendiang Tan Sri James Jimok Masing. Dan ketika ini dia menyaksikan 1, 2, 3, 4 penjuru yang melibatkan juga Nicholas Kudi Jantai. Kita tahu Nicholas Kudi Jantai adalah anak buah kepada mendiang Tan Sri James Jimok Masing. Bila kita bercakap mengenai Baleh, ramai orang di Baleh itu kerana Tan Sri James Jimok Masing mendiang lama memegang kursi itu. Jadi nak tak nak, legasi itu ada, ataupun kesinambungan kepada pembangunan itu mereka mahukan. Bagaimanapun kita melihat Koh Kumbong. Koh Kumbong adalah daripada PSB, abangnya adalah Ahli Parlimen Nurul Rajang, Datuk Wisnu Kumbong, juga mempunyai pengalaman dan orang tempatan. Jadi bagaimana orang agaknya nak memilih? Kerana kalau kita cakap mengenai sekarang ini, legasi itu penting. Tetapi adakah ini juga peluang bagi mereka untuk keluar daripada legasi itu dan mencuba benda yang baru? Tapi bagi saya, calon baru ni, walaupun dia dikenali oleh kawasan di situ, ya, mereka penduduk di kawasan di situ, sebab saya diberitahu dia telah banyak mengikuti arwah Tan Sri semasa dia pergi berjalan ke kawasan dan membantu, banyak membantu, dan ini secara tak langsung telah memberi satu exposure kepada beliau bagaimana nak bagaimana nak meneruskan legasi itu. Adakah beliau boleh meneruskan legasi arwah Tan Sri? Itu satu perkara yang lain, ya. Sebab satu, beliau sangat muda. Kemudian walaupun beliau difahamkan bahawa beliau telah pun mengikuti Tan Sri semasa hidupnya, tetapi kita kena fikir juga yang melawannya adalah Koh Kumbong yang tidak kurangnya orangnya sebab berpengalaman dan sebagainya. Dan saya rasa isu penting di situ adalah sebab Baleh adalah bukan sahaja kawasan orang Iban, tetapi ada orang Ulu di situ. Adakah beliau mampu, ya, bukan sahaja menarik perhatian dan sokongan daripada kaum Iban itu sahaja, tetapi juga adakah beliau mempunyai kemampuan untuk menarik sokongan kaum Ulu di kawasan beliau? Itu sangat penting. Sebab kalau kaum Iban saja menyokong beliau, tetapi kalau orang Ulu itu tidak menyokong beliau, dan itu juga boleh mempengaruhi keputusan pilihan raya di situ. Dan pada masa yang sama kita lihat Koh Kumbong juga mempunyai pengalaman beliau sendiri. Misalnya, kalau kita tak lupa, dia juga mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat orang Ulu di situ. Adakah itu, bagi saya, itu mungkin boleh digunakan merupakan salah satu faktor, ya, yang boleh mempengaruhi keputusan pilihan raya di situ. Dan bagi saya, legasi, sama ada dia boleh meneruskan legasi atau tidak, itu adalah satu cabaran yang begitu satu soalan saya tak boleh jawab. Dan sebabnya arwah Tan Sri telah pun mewakili kawasan itu terlalu lama, dan dia nak step into satu yang satu legacy, saya rasa itu agak sukarlah, sangat besar, dan pada masa yang sama bagi saya, kalaupun beliau menang, ya, menangnya mungkin majoritinya
sangat rendah dan ini mungkin digunakan saya rasa banyak faktor lah, faktor persaudaraan, faktor mereka mengingatkan kebaikan, perjuangan dan jasa arwah Tan Sri di situ. Dan jika beliau menang, penggal yang akan datang ini akan menjadi satu penggal yang begitu penting sebab orang akan melihat dan menunggu mampukah dia meneruskan legasi arwah. Kalau tidak, kita akan tengok pada pilihan raya akan dapat. Itu yang akan menentukan. Bila kita bercakap mengenai legasi, dua benda yang harus diingat. Kajian yang dilakukan Dr. Lucy dan rakan-rakan juga melihat kepada pemilihan sama ada parti ataupun ahli politik itu sendiri. Dan daripada dapatan itu, kita tahu 59.3% itu memilih parti dan yang 40.7% memilih calon. Baiklah, sebenarnya bridge tu mungkin 60-40. Tidaklah terlalu berat di sebelah parti, tak juga terlalu berat di sebelah calon. Apabila melihat kepada kerusi-kerusi yang diwakili calon-calon IBAN contohnya, where does it actually fall? Parti ke calon? Mengambil contoh Baleh contohnya. Baleh, saya rasa kalau ikut dalam kes Baleh mungkin parti. Ya. Sebab kawasan itu telah pun diwakili oleh Presiden Parti PRS. Dan bagi mereka yang telah pun yang banyak yang dekat dengan Tan Sri itu akan mempengaruhi. Dan kawasan-kawasan lain juga kalau tak silap saya tengok kepada kawasan di mana DUN daripada wakil parti daripada parti itu menjalankan tugas, mungkin DUN mungkin parti sebab ada kawasan saya tengok walaupun dia bukan daripada parti ataupun katakanlah parti lawan kan, parti pembangkang, tetapi beliau menjalankan kerja. Personality juga terpenting. Dan banyak ada kawasan di mana personality itu lebih penting daripada parti. Dan ada juga kala parti itu juga lebih penting daripada calonnya. Dan bagi saya untuk GPS, parti itu lebih menyerlah daripada calon. Sebab parti GPS itu adalah satu rebranding politik. Kalau dulunya kita tahu adalah Barisan Nasional, sekarang ia adalah GPS. Dan ini ikut pengalaman saya selepas turun padang, ramai yang agak sangsi dengan parti GPS. Terutamanya mereka di kawasan Dua Bandar. Dan ada juga di kawasan Semai Bandar lah. Di mana mereka kata, nah GPS ini dia parti baru, rebranding sahaja, tapi sebenarnya dia parti asasnya sama. Dia kata, adakah dia akan meneruskan apa yang dilakukan oleh PN dahulu? Dan ini pertanyaan ini, soalan ini banyak bermain di fikiran mereka yang di luar bandar. Dan ada juga yang menyatakan, okey, kita tengok kepada calon. Calon yang mewakili GPS, semuanya menjalankan tugas. Dan ada juga yang kata, oh, calon ini daripada GPS tapi tak jalankan tugas. Saya tak kisah dia GPS atau apa, tapi calon tak buat kerja. Calon ini dia buat daripada GPS. Tengok semua pembangunan yang dibawa. Dan daripada situ orang kata, bukan saja melihat kepada GPS, calon juga. Dia ikut kawasan. Jadi yang pentingnya branding tu mustahak. Sama ada kita ketengahkan atau calon ataupun parti, kedua-duanya ketika ini harus memainkan peranan masing-masing. Baiklah Dr. Lucy, kita kesuntukan masa. Lain kali saya akan ajak Dr. Lucy lagi. Terima kasih kerana sudi bersama saya. Sama-sama, terima kasih kerana itu dia tadi Dr. Lucy Sabli, penganalisis politik daripada UNIMAS yang membincangkan sedikit mengenai kajian rentas Universiti UM, UNIMAS dan UKM. Kita akan kupas lebih banyak lagi dalam masa-masa akan datang. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.